Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa semula kita di channel Cikgu Azrul Nizam. Jadi untuk penonton-penonton yang kali pertama menonton channel Cikgu, jadi penonton-penonton boleh tekan butang loceng ataupun butang subscribe di bawah tu sebagai tanda sokongan kepada bahan-bahan PDP yang dihasilkan oleh saya. Untuk hari ini, Cikgu akan menyentuh ataupun cikgu akan menyambung pembelajaran kita di bawah bidang 5 yang bertajuk Insan Bermoral. Untuk hari ini, cikgu akan membincangkan tentang unit 3 yang bertajuk Kerohanian Membentuk Individu Bermoral. Jadi, cikgu berharap agar semua penonton berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Semoga kita sama-sama sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan agar kita semua bebas ataupun tidak terjebak di dalam wabak COVID-19 yang sedang melanda negara sekarang. Jadi kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi topik kita berkaitan bidang 3. Jadi untuk standard pembelajaran kita, yang pertama, apa yang akan semua pelajari? Yang pertama, pelajar diminta menyenaraikan nilai kerohanian. Jadi apakah ciri-ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian? Jadi dekat sini kita lihat bahawa nilai kerohanian. Nilai kerohanian salah satu daripada nilai universal yang terdapat di dalam pendidikan moral. Bukan salah satu daripada 18 nilai. Jadi kalau dekat soalan tu disebut, apakah ciri-ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian? Jadi inilah jawapan dia seperti mana di dalam buku teks. Jadi ciri-ciri tersebut, jadi pelajar yang confused kalau ditanya apakah ciri nilai kerohanian, jadi ciri itu tidak terdapat dalam nilai universal, tapi ciri-ciri itu terdapat di dalam standard pembelajaran 5.3.1. Okey, yang kedua, 5.3.2. Apakah yang pelajar akan pelajari? Kedua, nilai kerohanian. Bagaimanakah cara? Apakah cara? Apakah yang boleh dibuat ataupun apakah yang boleh dilaksanakan oleh seseorang manusia untuk meningkatkan nilai kerohanian dalam diri mereka. Dalam masa yang sama juga, dia boleh meningkatkan nilai kerohanian yang terdapat dalam ahli keluarga mereka. Okey, 5.3. Kenapa nilai kerohanian ini penting? Tujuan dia untuk membentuk individu yang bermoral ini. Dia adalah diri kita sendiri. Okey, 5.3.4. Aplikasi ini adalah kesan. Apakah kesan? Apakah kesan pengabaian nilai kerohanian dalam diri individu? Jadi kalau tak amal nilai kerohanian, apakah kesan dia terhadap individu tersebut? Jadi individu tersebut adalah diri kita sendiri. Okey, 5.3.5. 5.3. Uraikan perasaan. Apakah perasaan kita setelah kita menghayati nilai kerohanian? Gembira, sedih, duka, lara. Jadi itu perasaan. Tetapi kalau apabila kita sebenarnya, sebelum nanti kita sentuh, bila kita telah mengamalkan nilai kerohanian ni, sebenarnya jiwa kita berada dalam keadaan
tenteram, aman dan damai. Jadi apabila kita berada dalam tenteram, aman dan damai, secara tidak langsung sebenarnya jiwa kita berada dalam keadaan gembira lah kan. Gembira, seronok sebab kita dah hidup dalam keadaan tenang dan damai. 5.3 senang, kita belajar senang, kita dengar orang cakap pun senang. Tetapi nak amalkan, amal ini mesti setiap hari. Kenapa? Kalau kita tak amal setiap hari, jadi nilai kerohanian itu tidak akan lekat dalam jiwa ataupun diri kita sendiri, atau tak menusuk ke kalbu setiap insan. Okey, itu 6 standard pembelajaran ataupun apa yang akan semua pelajar pelajari. Okey, kita sambung yang seterusnya. Cadangan nilai. Cadangan nilai apa? Nilai yang boleh pelajar gunakan apabila ada soalan, apabila soalan bertanyakan tentang nilai kerohanian dia. Nilai-nilai ini perlu pelajar hafal. Soalan moral, kebiasaannya kita perlu hafal nilai tanpa kesilapan. Tak boleh buat nilai. Macam tadi, kalau katakan pelajar menjawab, apakah nilai yang diamalkan? Nilai yang diamalkan adalah nilai kerohanian. Salah. Kerana nilai kerohanian bukan salah satu daripada 18 nilai universal yang terdapat dalam cakupan di SKP Pendidikan Moral SPM yang bermula pada tahun bermula untuk SPM tahun ini ataupun SPM tahun 2021. Okey, kita pergi dahulu. Apakah maksud konsep kerohanian? Jadi, kerohanian, kita tengok definisi dahulu. Kerohanian adalah elemen tadi saya sebut. Di dalam standard pembelajaran kita ada 5.3.5 dan 5.3.6. Dia dah menyatakan bahawa kita perlu mempunyai kebenaran dan sayang. Kita ada kedamaian, kita ada kebenaran, kita ada kasih sayang, jiwa kita akan lebih tenteramlah. Rohani kita akan lebih berasa damai. Jadi hidup kita akan dalam keadaan selesa dan tenang. Okey, yang kedua, konsep kerohanian yang kedua, masyarakat yakinlah. Jadi kita ada agama, kita yakin bahawa nilai kerohanian ini dapat membentuk individu bermoral. Sebab apa? Sebab apabila orang mempunyai nilai kerohanian yang tinggi dalam rohani mereka ataupun dalam jiwa mereka, mereka akan sentiasa bersangka baik, membuat kebaikan, membantu orang lain. Perkara-perkara ini dapat membentuk individu yang bermoral. Itu konsep kerohanian. Okay, jadi baru kita sentuh tentang ciri-ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian. Jadi dalam buku teks dia sentuh ada 7 ciri.
Ada 7 ciri individu, ciri-ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian. Jadi kita boleh tengok kita boleh tengok satulah apakah ciri-ciri tersebut. Jadi ciri-ciri ni selalu saya tekankan kepada pelajar-pelajar saya bahawa apa yang disoal itu yang dijawab. Jadi kalau soalan dia meminta pelajar menyatakan ciri-ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian, jadi pelajar perlu jawab 7 ciri-ciri inilah. 7 ajaran agama. Jadi selalu juga saya tekankan kepada pelajar-pelajar saya bahawa buku teks adalah kitab utama ataupun pegangan kita sebagai pelajar apabila menjawab soalan-soalan. Terutamanya macam ni, ciri-ciri ni kan. Ciri-ciri. Jadi pelajar tak baca buku teks tak boleh jawab. Jadi kena baca buku teks, buat nota berdasarkan teks. Soalan-soalan lain, soalan-soalan isu, dia akan menguji pelajar tentang pengetahuan dan bagaimana kita nak mengaplikasikan isu tersebut dengan nilai-nilai ataupun dengan standard pembelajaran yang terdapat di dalam pendidikan moral. Okay, saling menghormati. Tak kira mereka yang lebih tua ataupun mereka yang lebih muda. Kita juga kan menyayangi yang muda, menghormati yang tua. Jadi bila kita saling menghormati antara satu sama lain, tak kiralah orang tua, jiran tetangga, kawan-kawan, adik-adik, abang-abang dan semuanya ahli masyarakat yang terdapat dalam diri kita, dia juga dapat meningkatkan, dia juga menunjukkan bahawa individu tersebut mempunyai nilai kerohanian yang sangat tinggi. Yang seterusnya, jujur itu sentiasa bercakap benar. Kalau salah, dia mengakui kesalahan dia. Dia menyatakan perkara-perkara yang telah dia salah buat. Itu jujur. Walau dalam apa juga keadaan sekalipun, dia akan bercakap benar. Walaupun diri sendiri yang bersalah. Yang ketiga, ni berani semua orang, tak kira siapa. Yang keenam, perkara yang sangat penting dalam kehidupan hari ini. Okay, katakan kita atau sesiapalah ada antara kita yang tidak bernasib baik, keluarga tak berapa ada, mungkin juga kita duduk di kawasan kampung dan sebagainya lah. Katakan pelajar yang duduk di kawasan kampung ataupun mak kampung bila duduk kampung banyak halangan lah kita hadapi. Contohnya macam pelajar-pelajar jiwa-jiwa remaja ni, dia berminat minat pergi makan, pergi ke tempat-tempat fast food kan, tempat fast food. Jadi bila duduk kampung, dia rasa susah nak pergi ke tempat-tempat makanan segera ni seperti McD, KFC dan sebagainya. Jadi dia tak bersyukur. Jadi selalu berkata dalam diri, kenapalah saya tak menjadi anak orang bandar. Jadi perkara tu tak boleh, ataupun sepatutnya pelajar tak boleh bersikap demikianlah. Kerana bila kita duduk kampung, ada juga kelebihan pelajar-pelajar yang duduk kampung ni. Contohnya akan dapat menghirup udara yang lebih segar, dapat mengelakkan
dapat elak daripada kesesakan jalan raya. Pagi-pagi boleh bertegur sapa dengan jiran-jiran. Juga kalau terutamanya macam musim-musim COVID ni kan. Jadi kalau kita hidup di kampung, kita ada tempat ataupun tanah-tanah kebun-kebun yang boleh kita pergi, di mana tempat tu adalah bukan tempat yang sesak. Berbanding mereka yang duduk di bandar, contohnya kalau duduk dekat di rumah teres, kawasan-kawasan rumah taman, rumah flat, jadi waktu COVID ni sebenarnya mereka berada dalam keadaan susah nak keluar, kerana nak keluar semua tempat, kalau kawasan bandar ni boleh dikategorikan sebagai kawasan yang sesak. Bila kawasan sesak, jadi itu adalah antara kawasan-kawasan larangan ataupun kawasan-kawasan yang tidak boleh dijejaki oleh masyarakat kan. Di mana kalau jejak boleh menyebabkan penyebaran virus COVID-19 atau kita disaman oleh penguasa kan yang menjalankan amanah. Okey, yang terakhir, berpegang teguh kepada suruh apa kita buat. Contohnya agama melarang kita membuat pembunuhan. Agama meminta kita bersikap amanah dan jujur. Agama meminta kita hormat kepada orang tua. Jadi apabila kita berpegang teguh kepada ajaran agama, jadi hati kita akan berasa tenang, aman dan damai. Sebab apa? Sebab kita berada, selesalah kita buat apa yang Allah suruh ataupun Tuhan minta. Jadi secara tak langsung kita juga dapat pahala. Apabila kita dapat pahala, hati dapat tenang kan. Bila hati kita tenang, jadi nilai kerohanian yang terdapat dalam jiwa kita juga akan meningkat. Okay, jadi itu adalah ciri-ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian. Kita tengok yang kedua. Bagaimanakah cara-cara untuk meningkatkan nilai kerohanian? Okay, tadi kita dah sentuh tentang ciri. Yang ni kita sentuh tentang cara-cara untuk meningkatkan nilai kerohanian dalam diri kita. Yang pertama, ini yang paling jadi kita mengikut semua suruhan agama. Apa agama suruh kita buat, apa agama larang kita jauhi. Contohnya, dalam masa terdekat, pelajar-pelajar Cina kan, pelajar Cina akan menyambut tahun baru Cina kan. Jadi dalam tahun baru Cina tu kita ada berkumpul bersama keluarga, seperti makan besar, kita pergi sembahyang dan sebagainya. Jadi itu semua adalah ajaran agama kan. Jadi, ajaran agama itu perlu penganut agama Buddha laksanakan ataupun orang Cina laksanakan supaya dia dapat meningkatkan nilai kerohanian dalam diri individu tersebut. Okey. Yang kedua, menerima. Kita tak boleh terlampau mengatakan bahawa agama kita adalah ataupun bangsa kita adalah bangsa yang terbaik di muka bumi ini. Setiap bangsa ada kepercayaan, setiap bangsa ada amalan masing-masing. Okay, kita tengok contoh dia. Okay, contoh dia di Sarawak. Kita ada kaum Iban. Kaum Iban kita ada, bukan kaum Iban, kita ada yang besar sekali, kita ada Dayak kan. Dayak, lepas tu dalam Dayak tu kita ada Iban, kita ada orang Penan, Hulu dan sebagainya. Jadi apabila kita melihat contohnya daripada segi pakaian, daripada segi amalan agama, daripada segi sosial dan sebagainya, kita tidak boleh memperlekehkan bangsa lain. Saya pernah mengajar di Sarawak. Yang saya selut tentang orang Sarawak adalah
yang tidak langsung terdapat di Semenanjung adalah semua kaum tanpa mengira agama. Melayu, Iban, Cina, India, Dayak dan sebagainya boleh duduk bersama-sama di meja yang sama untuk makan bersama-sama. Contohnya walaupun kedai itu kedai Cina. Tetapi di dalam kedai tersebut orang yang membuat airnya ada orang Melayu yang menghidangkan makanan yang halal. Ada juga dalam masa yang sama yang masak mi. Ada mi kolok. Mi kolok kan ada orang Melayu. Mi kolok. Mi kampua. Mi kampua dimasak oleh orang Cina. Dan ada juga orang Melayu ataupun penganut agama Islam yang makan di situ. Jadi dekat situ sebenarnya kalau mahu melihat kepelbagaian bangsa dan agama yang pada saya saling menghormati antara satu sama lain. Jadi penonton-penonton ataupun pelajar-pelajar boleh pergi, pelajar-pelajar ke cikgu yang belum pernah sampai di Sabah dan Sarawak boleh pergi ke sana lah untuk melihat kepelbagaian agama dan bangsa di sana yang tidak terdapat di Semenanjung. Sebab saya pernah duduk di sana lebih kurang 6 tahun, saya rasa benda tu adalah sangat unik dan tidak langsung dijumpai di Semenanjung. Sebab saya sekarang duduk di Johor. Jadi dekat Johor benda tu tak berlaku. Okey, yang ketiga, melindungi alam sekitar. Kerana kalau kita tengok daripada segi psikologi dia, kita melihat benda-benda yang hijau kan. Benda-benda yang hijau, mata kita akan jadi segar. Kan? Kita tengok segar berbanding kita tengok benda-benda yang warna cerah, warna yang striking, warna-warna yang malap. Jadi itu sebenarnya dia dapat menyuramkan mata kita lah. Kenapa perlu jaga alam sekitar? Supaya kita dapat mengekalkan pentingkan jaga keseimbangan flora, terutamanya untuk generasi akan datang dapat melihat. Dapat melihat apa? Dapat boleh tengok bukit-bukit, gunung-gunung, alat pokok-pokok yang masih dikekalkan oleh generasi sekarang lah. Jadi anak-anak cucu kita masih dapat tengok jugalah apa itu pokok jati, apa itu pokok kenyah dan sebagainya. Okey, yang keempat. Okey, menjalani kehidupan yang benar. Menjalani perasaan dan perlakuan. Okey, sebab apa? Sebab apabila kita menjalani kehidupan yang benar, kita dapat mengatur kehidupan kita. Yang kelima, mentaati penting kepada pelajar. Sebab apa? Sebab doa ibu bapa itu yang akan menentukan keberkatan hidup. Keberkatan hidup kita bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Walau dalam apa jua keadaan sekalipun, kita bergaduh dengan ibu bapa, kita bersisih faham dengan ibu bapa, kita tidak bersetuju dengan pendapat ibu bapa, mereka adalah insan yang melahirkan dan membesarkan kita daripada kita kecil. Jadi nak membalas jasa dia yang banyak itu tak mungkin kita mampu untuk membalasnya. Jadi nak balas tak mampu. Yang mampu kita laksanakan pada masa sekarang, selain membantu, kita juga perlu mentaati ibu bapa kita. Okay, dan yang terakhir, menjauhkan negatif. Gejala negatif ni banyak kan? Apa contoh dia? Ambil gam, ambil dadak,
bermain game sehingga ke lewat malam, menunggang berlumba secara haram, pergi disko, pergi pub, minum arak yang keterlaluan. Jadi itu semua perkara-perkara yang negatif yang perlu dijauhi oleh setiap individu. Tujuannya supaya apa? Supaya nilai kerohanian dalam diri individu tersebut dapat ditingkatkan daripada semasa ke semasa. Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Standard pembelajaran kita yang ketiga, kepentingan tadi 5.3.3. Standard pembelajaran kita yang ketiga lah kan. 5.3.3, kepentingan nilai kerohanian, kepentingan bagi yang berumur. Kenapa pentingnya nilai kerohanian? Yang pertama, dapat membentuk yang berperibadi mulia. Kenapa? Kerana insan yang berperibadi mulia ini akan disegani lain. Okey, yang kedua, apa perlu agama? Tujuan dia supaya kita harmoni dan sejahtera. Okey, yang ketiga, kepentingan nilai ini adalah untuk melahirkan individu rasional. Di mana apabila kita sentiasa fikiran kita sentiasa berfikir rasional, kita berfikir secara wajar, kita fikir secara waras, dan dalam keadaan diri yang stabil, segala keputusan yang kita buat, perlakuan yang kita buat, keputusan yang dihasilkan adalah betul dan tepat. Yang keempat, dapat menjadi kepada orang lain. Apa itu inspirasi? Adalah menjadi menjadi titik tolak ataupun menjadi sumber kekuatan orang lain. Orang lain tengok, ini inspirasi saya supaya menjadi orang yang percaya. Yang kelima, yang keempat, kita tengok kesan pengabaian nilai kerohanian dalam diri individu. Yang pertama, menjadikan individu yang terlampau memikirkan perkara dunia sahaja. Dia tidak melihat bahawa semua manusia ini akan mati. Dan dia merasakan dunia ni adalah milik mereka sahaja. Jadi semua perkara ataupun perbuatan mereka perlu berlandaskan duniawi ataupun yang membawa kepada keuntungan ataupun yang membolehkan mereka membuat duit sahaja. Okey, yang kedua, menjadi apa tu individualistik? Individualistik terlampau memikirkan kehidupan sendiri sahaja. Tidak memikirkan nasib-nasib masyarakat, tidak memikirkan nasib-nasib ahli keluarga mereka. Itu adalah sikap individualistik. Yang ketiga,
sembahyang? Sebab dia kata bahawa hidup dia hanya untuk bekerja. Jadi walaupun tak sembahyang, tapi mereka boleh berjaya. Jadi tu sebab apa berlaku? Sebab dalam diri dia tak ada nilai kerohanian, tak ada nilai percaya kewujudan ataupun tidak mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. Jadi bila tidak mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan, jadi itu sebabkan dia. Yang keempat, kenapa dia wujud? Kerana dia merasakan bahawa dia adalah insan yang paling berjaya di muka bumi ini. Jadi itu mewujudkan sikap angkuh dan sombong. Dia percaya bahawa diri dia adalah insan yang paling berjaya. Dia percaya bahawa dia adalah yang paling kaya kan. Jadi itu sebenarnya adalah sikap-sikap yang tidak eloklah yang terdapat pada mereka yang tidak mengamalkan nilai kerohanian dalam diri mereka sendiri. Yang kelima, mengingkari norma masyarakat. Norma masyarakat kita hidup memerlukan masyarakat, kita hidup saling bantu membantu, kita hidup bergotong royong, kita hidup pergi sembahyang kan, pergi sembahyang, berjumpa dengan ahli masyarakat. Jadi itu kalau kita tak amalnya kerohanian, jadi perkara-perkara tersebut sebenarnya secara tak langsung menyebabkan kita mengingkari norma masyarakat, terutamanya norma masyarakat Malaysia kan. Sebab norma masyarakat Malaysia, kita hidup dalam pelbagai kaum, walaupun pelbagai kaum agama dan bangsa, tapi kita masih mempunyai sikap ataupun nilai dalam jiwa kita tu, kita saling menghormati antara satu sama lain. Yang keenam, dekat dengan Tuhan ataupun tidak dekat dengan Allah kan. Kenapa tak dekat dengan Allah? Tak melaksanakan ajaran agama, tak sembahyang, tak kira mana-mana agama sekalipun. Semua penganut agama perlu meyakini wujudnya Tuhan mereka. Dia nak yakin wujud Tuhan mereka, banyak cara kan, sembahyang kan. Konsep asas dia adalah sembahyang. Setiap penganut agama perlu sembahyang mengikut kepercayaan agama masing-masing. Yang tak ada siapa yang betul melainkan diri dia sendiri. Dan semua orang cakap, semua orang, terutamanya orang tua cakap, ahli keluarga cakap pun tidak diterima. Seperti mencurahkan air ke daun keladi. Dan yang terakhir, jadi sebab tak amal nilai kerohanian, jadi tidak wujud kepribadian mulia dalam diri individu tersebut. Kenapa? Sebab dia sentiasa berasa dalam keadaan gundah gelana, tidak tenteram, tidak aman dan sebagainya. Jadi saya rasa saya dah sentuh kan semua empat standard pembelajaran yang terdapat di dalam unit ini. Jadi untuk standard pembelajaran kelima dan keenam, dia akan lebih disentuh oleh cikgu-cikgu awak lah. Terutama cikgu-cikgu awak akan buat latihan lah untuk meningkatkan kefahaman awak tentang nilai ini. Macam mana nak mengekspresikan, nak melaksanakan
mengekspresikan, bolehlah kita sebutkan. Kita dah amal-amal, kita bagi tahu apa perasaan kita. Yang keenam tu, datang daripada jiwa penonton sendiri ataupun jiwa pelajar sendiri, terutamanya apabila kita mengamalkan setiap ajaran agama kita. Jadi saya rasa cukup sahaja untuk hari ini, di mana saya rasa saya dah mampu untuk menjelaskan tentang bentuk individu bermoral. Jadi untuk yang belum lagi like video saya, boleh like, dan belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe channel Cikgu Azrul Nizam. Okey, doakan semoga saya terus sihat dan sejahtera, supaya saya dapat terus menghasilkan video-video yang berkualiti bagi membantu pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM nanti. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.